Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. So aku nak share sikit ni macam mana kita nak handle rejection, sebab aku rasa sekarang ni dalam fasa baru di mana korang yang awal-awal join pada bulan 3 tu masa PKP dan join masa bulan batch yang nombor 2 kan. So sekarang ni dah start fasa baru di mana korang dah mula, ada yang dah start, yang dah bermula lah, yang dah bermula, korang dah start closing, dah start dapat banyak rejection, so dah ada yang down. So dah banyak lah tim-tim member aku sendiri pun kebanyakannya yang baru 1 close 2 close, so hadap rejection, down. So macam mana kita nak handle rejection ni, aku akan share ni tips yang untuk bagi aku lah, personal lah, dan apa yang aku buat ini dah. Dan ini adalah sharing, tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa lah. Ini dan juga ini adalah pendapat aku semata-mata. So kalau korang rasa boleh follow, just follow lah. So aku bagi disclaimer awal-awal. Okay, so mungkin perkongsian aku ni tak ada kena-mengena dengan bidang hartanah secara langsung lah. Sebab ini lebih kepada untuk pengurusan jiwa je sebenarnya, bukan untuk hartanah itu sendiri. So tak ada niat untuk menjadi seorang pendengar agama, sebab aku rasa sharing aku hari ni akan berkait rapat dengan sema-sema agama sikit lah. Okay, so benda ni sekadar sharing, so tak ada yang betul dan tak ada yang salah. So kalau semua dah ready, aku nak korang boleh komen ready. So sebelum aku mula, so nak tengok dulu berapa ramai yang tengok kan. So kalau dah ready, just bagi tahu, tulis ready. So semangat sikit aku nak cakap. Right, so kalau ada sebarang soalan, just boleh komen kat bawah lah. Nanti aku akan jawab lah satu-satu insyaAllah. Okay, so dalam kita punya kerja kita ni, ni yang apa yang aku belajar daripada sifu-sifu sebelum ni lah. Okay, kerja kita ni, apa kerja yang kita buat sekalipun, mesti balik pada agama lah. Sebab sebagai seorang Muslim, agama tu yang nombor 1 lah. So sebelum kita nak rasa down ke apa, kita kena balik pada basic balik, faham itu, agama tu sendiri. Tak perasan. Okay. So tips yang pertama adalah, ini kebiasaan, kalau tips yang paling senang. Okay. So sebab sekarang ni orang dah start call, dah start terima rejection, dah bawa buyer pergi view, tiba-tiba buyer tak jadi beli. Pergi rumah owner tak bagi telefon owner tak bagi inspect kan. So bila kita cakap owner tak nak dengar. So tip yang pertama adalah, ini kalau siapa yang daripada MN mesti tahu benda ni. Okay, so aku akan share untuk team Maxon sendiri. So SWN. So apa benda tips ni? Okay, so tips ni adalah some will, some won't, so what next. Okay, tak payah fikir banyak. Contoh kalau buyer tak jadi beli, tak apa, tak payah propose apa-apa pun. Dia sekadar, macam aku sendiri, kalau aku pergi view, target aku, yes, close tu memang kita nak close lah. Tapi bagi aku, yang pertama adalah target aku untuk pergi inspection ataupun viewing hanyalah sekadar untuk bagi advice sahaja. So beli tak beli, itu bukan urusan kita lah. So kalau kata rezeki tu, memang akan close jugalah. Okay, so far benda ni kalau kita dah pergi tu, kita dah pergi viewing, tiba-tiba tak jadi, so aku anggap benda tu sekadar proses. Okay, so sekadar proses untuk aku closing the next viewing, insyaAllah. Okay, so benda ni biasa aku buat untuk team member aku sendiri pun suruh cakap, pergi untuk advice. So kenapa aku kata pergi bukan untuk close? Sebab kalau pergi untuk close, kita dah letak satu harapan dah. Okay, so bila kita dah letak harapan tu tak kesampaian. So bila harapan tak kesampaian, isunya adalah kita punya moral down lah. Okay, so kalau moral down, masalahnya adalah kita akan tengok berapa lama. Ada orang jiwa dia tak strong, dia mungkin akan down dalam 2-3 bulan, ada yang sebulan, ada sehari. Okay, so ini adalah tips dia untuk kita handle first rejection adalah dengan SWN. Okay, some will, some won't, so what next. Okay, sama juga macam owner, kita dah call hari ni, kita dah call 10 dah. 10 owner semua tak bagi inspect. Next. Okay, benda ni nampak bodoh je SW ni, tapi kebanyakannya kalau kau tanya budak-budak yang akan pernah yang akan beli lama, so benda ni dah jadi macam satu, kalau dah tahu kalau kena reject je SWN.
Senang. Itu adalah satu mantra untuk menguatkan diri, untuk engkau pergi lebih jauh lah dalam industri. Tak kisahlah kau masa tu tengah down dengan awek ke, kau kena reject dengan awek, benda ni kau boleh guna untuk kehidupan seharian juga, tak semestinya untuk property tu sendiri lah. Okay. So tips aku yang kedua adalah kena sentiasa apply teknik SSD dalam kehidupan ni. So SSD ni adalah lebih kepada untuk memupuk semangat jiwa yang penuh reda lah. Okay. So first S adalah kena banyakkan senyum lah. Okay. So tak ada masalah, tak boleh settle dalam dunia ni. First thing first, bangun pagi senyum dulu. Practice senyum dulu. Okay. Walaupun kau kena reject semalam, buyer kau bawa pergi view semalam tak jadi close, bangun pagi senyum. Next appointment senyum. Jangan letak emosi tu kat depan. So kau control diri kau lah. Right. Dan aku nampak tak ada orang yang komen apa-apa lagi. Aku assume korang dengar je lah. Okay, first step kau kena senyum banyak. Okay. So next S adalah syukur. Okay, syukur ataupun sedekah lah. So apa yang kita buat, ada orang tu macam dah dapat appointment lah, tapi pergi viewing tak close. So apa yang kau sebenarnya benda tak ada satu progress lah. Sebenarnya kau patut bersyukur kau ada viewing. Ada orang viewing pun tak ada. Orang dia buat kerja, satu viewing pun tak ada. Dia dah iklan macam-macam, viewing tak ada. So kau dapat viewing tu dah kira bersyukur lah. Kau kena anggap ni ada satu learning process lah. So itu kena banyakkan sedekah. Ini semua standard lah. Sebab sedekah ini adalah konsep untuk menarik rezeki sebenarnya, yang SSD ni. Senyum itu adalah satu sedekah. Syukur, lagi banyak kau bersyukur, lagi mudah rezeki untuk masuk lah. Sebab benda ni hanyalah ujian untuk kau menghadapi fasa yang akan datang. Alright. Dan next step adalah kau kena banyakkan berdoa. Okay, so aku rasa dalam ni pun semuanya Muslim. Mostly grup kita Team 5 Fig adalah semua kebanyakan Muslim lah. Alright, so untuk Muslim, ramai orang pelekehkan mendalah ni, doa ni. Ada orang malu nak doa. Okay, aku banyak dosa, aku tak semayang pun lambat-lambat kan. So kita malu nak doa. Right, sebenarnya doa ni adalah senjata utama kita lah. Dan tak ramai orang buat betul-betul. So doa ni pun ada teknik dia. So doa yang teknik yang pertama, bukan biasanya lah. Teknik doa yang pertama adalah cari waktu-waktu mustajab lah. Waktu mustajab dan tempat yang mustajab. Dan doa juga kena spesifik. Aku pernah doa je, minta 200k, 100k. Kita minta je, Allah suka orang kita. Allah memang minta kita minta dengan dia. Bukan meminta dengan manusia lah, bukan minta dengan makhluk. Right, so aku malas nak cakap sebab dia akan nampak macam penunggang agama sikit. Tapi ini kehidupan lah, kau kena tahu benda tu. Konsep rezeki tu, kita apa hal, balik pada basic balik pada agama. Right, kita semua ada agama. So kita berbalik pada agama kita. Okay. So doa, dia ada kategori dia. So yang tadi tu teknik untuk berdoa adalah spesifik. Doa waktu mustajab, macam waktu hujan adalah waktu mustajab, tempat mustajab dekat Mekah. Okay. So 3 teknik kategori doa ni adalah doa ada, setiap apa yang kita ucap adalah doa. Sebab tu kalau macam aku kalau dekat, memang banyak mencarut sikit lah. Tapi aku tak datang daripada hati pun mencarut tu. Mencarut tu cakap je. Tapi ucapan tu adalah satu doa lah. Sama dengan kata-kata. Satu lagi doa adalah sangkaan. Sebab tu kita kena selalu sangka baik. Sangka baik dengan manusia, dengan makhluk, dengan Allah. So ada yang orang selalu marah, dia selalu argue pasal kenapa orang lain buat dapat, kenapa aku buat tak jadi. Budak ni buat dapat, so bila aku buat je selalu tak jadi. Sebab apa? So kata itu sangkaan lah. Sangkaan itu adalah kita bersangka buruk dengan siapa yang bagi rezeki. Benda ni simple je, tapi kebanyakan orang selalu lupa. So sebaik-baiknya adalah kita kena selalu bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan sesama makhluk. Sama juga macam kita datang. Macam dulu aku selalu marah kalau sebab zaman-zaman tahun 2014 aku jadi property agent dengan bawa motor je. So aku dah satu skeptical, orang pandang motor je, orang ada turn off sikit untuk berurusan. Macam aku, sebab dulu aku bawa Scrambler. So lama-lama benda tu aku try tukar. Aku pakai kemeja, pakai attire office attire, naik motor, pergi inspect, sama juga isu dia. Orang akan nampak aku dari segi luaran, sebab aku nampak aku macam mak rempit lah. Sebabnya aku yang bersangka macam tu dulu. Aku dah agak dah benda mesti jadi ni, dan memang betul jadi setiap sangkaan apa yang kita rasa tu, dia akan lead ke arah tu juga. So itu jaga-jaga dengan sangkaan kita lah.
So kena selalu bersangka baik. Dan sebenarnya ada je orang yang okey je untuk melayan yang datang naik motor, okay? Sebab aku punya company lama dulu, team member aku memang naik ES5 je. Pun boleh je, Allah bagi je rezeki. Orang okey je untuk berurusan dengan dia. Okay, cuma aku ada sikit skeptical waktu tu. Aku ada, sebab aku naik motor Scrambler. So kebanyakan owner pun kurang yakin dengan aku sebab aku datang naik Scrambler lah. Waktu tu pun muka ada sedikit jahat sikit, badan tep-tep sikit, rambut panjang kan. So itu ada satu isu. Satu lagi adalah penulisan. So setiap tulis yang baik-baik. Sama juga kalau macam korang dulu aku pernah cakap, tulis timeline kita, tulis apa kita nak jadi. Kalau macam aku adalah jenis orang yang lebih kepada menulis. So kalau untuk menulis, aku lebih kepada untuk setkan aku punya goal, aku banyak menulis. So ada orang dia kena perlu letak gambar. Letak gambar kereta, letak gambar bercuti, kan. Tapi untuk aku lebih kepada untuk penulisan lah. Satu kalau kat Facebook aku pun aku lebih suka tulis yang benda yang baik-baik je. Aku malah nak carut sangat kat Facebook tu sebenarnya. Tapi ada juga, ada lepas satu dua. Sama juga lah macam politik apa semua tu. Kalau boleh, jangan show benda yang tu kau simpan. Kau kena kawal skala penulisan kau. Alright. Untuk penulisan ni, untuk nampakkan lebih kena banyak membaca lah. Alright. So kau kena baca yang baik-baik, menulis pun yang baik-baik. Alright. So jangan pernah berputus asa dengan berdoa. Sebab doa ni adalah senjata umat Islam yang paling bahaya lah. Okay. So untuk next tips yang nombor 3 adalah fokus dengan timeline kita lah. Kalau siapa yang pernah datang kelas aku sebelum ni, aku pernah ajar satu cara untuk goal setting tu. Aku memang jenis manusia yang fokus dengan timeline aku lah. Okay, untuk korang pun aku dah berapa ramai je pun yang buat. Dan aku rasa tak ramai yang start buat. Okay, timeline ni apa adalah sekarang ni tahun 2020, 5 tahun lepas apa kita punya pencapaian paling terbaik lah untuk tahun tu. 2016 kita dapat apa, 17 apa pencapaian kita yang paling terbaik, okay? 19 apa yang terbaik. Kita kena susun kita punya pencapaian tu. So untuk the next 5 years apa kita nak. Right, sama juga untuk 5 bulan lepas pun kita boleh buat juga. 5 bulan lepas berapa aku punya income, okay? Bulan 5 berapa income aku, 10 berapa aku close, 11 berapa aku close. So fokus dengan timeline masing-masing. Sebab lain orang, lain amalan dia. So lain orang, lain ujian. Right? So jangan korang pernah letakkan timeline kau dengan timeline orang yang lain. Sebab lain orang, lain timeline dia. Mungkin waktu kau untuk peak adalah umur 35. Kita tak tahu. Ada orang umur 24 dia dah shine lah. Okay? So sentiasa jaga timeline sendiri sebelum kau nak tengok orang lain punya timeline. Right? So untuk yang dah bermula, yang rasa down, contoh macam tim aku sendiri pun, cara aku sendiri, untuk rasa down tu biasanya aku akan letak sekejap je. Okay, ini pun aku dapat daripada waktu aku dengar satu sharing lah. So sharing tu, dia kehidupan dia adalah seorang anak perempuan lah, single mother, baru bercerai. So yang husband kahwin lain, dia ada 2 orang anak, memang dalam jagaan dia, dan dia tak bekerja waktu tu. So macam mana dia nak bangkit? Ni aku dapat ni, siapa nama tah, dia budak insurans. So apa yang dia kongsi adalah setiap hari memang dia akan berangis lah. Tapi sehari tu dia akan nangis 5 minit je. Okay, dia letak target berapa minit dia nak nangis. Okay, dia letak target 5 minit untuk dia nangis, dan kemudian dia start kerja macam biasa. Fokus dengan hala tuju. Alright. So aku yakin korang dalam ni pun semua orang ada impian. Okay, semua orang join property industry mesti ada impian. Jarang orang yang masuk industri ni tak ada impian lah. Orang yang masuk industri sale, yang buat bisnes, dia ada goal dia. So cari apa goal korang. Okay, kau nak ke mana dalam masa setahun ni, 2 tahun ni kau nak ke mana. Okay, dalam masa bulan depan kau nak achieve apa. So bila kau dah ada tahu hala tuju kau jarang sekali lah, boleh down tu memang akan down. Tapi ambil masa 5 minit, 10 minit, gerak balik. Sebab kita tahu hala tuju kita mana. So hala tuju ni jenis bila kau genggam, tangan kau takkan lepas lah. So orang akan datang je nak tarik tangan kau, nak buka tangan kau. Right? So tapi kau kena genggam kuat-kuat untuk capai impian kau. Okay, so fokus hala tuju kau. Jangan letak harapan, jangan letak benda tu kat tempat orang lain. Right? Dah hilang. Hilang. Aku punya ni. Kena pergi balik kat Facebook. Ui, dah ramai dah rupanya.
Okay. So fokus selalu tuju dan tahu apa impian korang nak capai lah. Right? Biasa impian ni orang kena letak big, jangan letak rendah-rendah. Kalau biasa kita target, sekarang ni kita gaji 2,000, 3,000, kita nak 5 figure. Sebab apa kita nak 5 figure? Mesti ada sebab. Kebanyakan orang sekarang ni memang nak kejar keinginan tu lah. Ada yang nak settlekan tutup hutang, macam-macam jenis orang masuk untuk jadi apa? Untuk masuk property industry. So masa bila kita rasa kita penat, kita rehat dulu. Kita rehat, susun balik. Contoh bila kita buat sesuatu, kita dah viewing tak jadi. Okay, kita rehat dulu, kita relax, susun balik apa masalah kita. So kalau dalam Islam kita panggil benda ni bertafakur lah. Kau muhasabah diri kau kejap. So apa kesalahan aku? So industri ni jangan sibuk salahkan orang je. Dan kebanyakan aku tengok yang mana yang dalam masa berapa tahun dah buat tapi masih stuck tempat yang sama adalah sebab dia tak jarang nak salahkan diri sendiri. Dia tetap nak betulkan dia. Okay, so apa yang terbaik adalah kau duduk relax dulu, muhasabah diri kau. Kau susun apa yang kau nak kena buat. So kenapa aku pergi viewing tadi? So aku dah keluar pergi viewing, orang call, aku dah tanya macam-macam dah. Aku dah check dah screen dah screening dia punya loan apa semua, tapi tetap tak lepas juga. So benda ni kita kena susun je, cari apa masalah dia. Dan jangan fokus pada masalah, fokus pada solution. Okay. Once dah settle, dah susun, okay, kita buat balik sampai kita dapat. Alright. So far untuk sampai tips yang ketiga, ada apa-apa persoalan? Okay, mantap So aku harap korang dapat. Kembali ke hati Tai Long. Right. So untuk tips yang keempat. Laju sangat dah nak habis dah tips aku ni. Okay, topik aku ada 5 tips je. Ni adalah tips yang ketiga. So anything, boleh drop komen kalau ada masalah apa nak tanya. So tips yang keempat. Alright. Tips yang keempat adalah kita kena selalu eksperimentasi diri lah. Okay. Kalau contoh macam biasa aku cakap dekat budak-budak shoot, budak yang muda ni lah, yang baru-baru start umur 24, 25. Umur 24, 25 ni biasaannya akan dah hadapi masalah macam mana orang nak terima dia. Okay. So kau kena belajar macam mana nak bagi orang terima kau. So kena eksperimentasi diri lah. Kau kena try tukar pakaian, cara kau bercakap, cara kau panggil orang. Mungkin kalau macam umur 24, 25 ni jumpa yang umur 50, boleh panggil tuan. Kena letakkan gap tu. Kalau macam aku tak suka orang anggap aku macam anak. Aku akan bonding tapi aku tak nak sampai tahap dia anggap aku macam anak lah. Waktu aku muda dulu lah. Sebab apa, bila dia anggap macam anak, nanti dia akan jadi isu, dia akan bermain dengan jiwa pula. Sebab apa, dia akan efek pada kau punya kerja. So sikit-sikit dia tak percaya, sikit-sikit tak percaya sebab dia anggap kita macam anak. So kalau boleh belajar cara soft skill macam mana nak bercakap untuk tak bagi nampak yang kita ni macam anak dia. Okay. So time kita macam benda yang salah, kita kena betulkan tapi dengan cara lah. Kena slow-slow. Right. Sebab aku sebelum ni pun waktu aku umur 25 itu aku banyak yang jumpa dengan investor-investor. So investor-investor ni untuk percaya aku sebagai seorang rent, dia ada masalah sebab aku tak ada rumah pun. Tak ada rumah. Tapi aku ada satu, masa kat kelas kita, aku selalu pergi join kelas-kelas lah. Macam mana nak dapatkan ni. So aku faham konsep untuk invest tu. So biasa investor ni nak test kau kadang-kadang. So macam mana kita nak rendahkan ego dia untuk dia beli property tu, itu kita kena lalu banyak benda. Dan kita kena belajar banyak benda. Dan apa yang korang belajar ni pun bukan untuk macam apa, yang kita bagi kelas tak Rabu, medicine ada bagi kelas. So benda ni bukan setakat medicine yang kau boleh cari jawapan tu. Dekat YouTube sendiri ada. Kau boleh kenal dengan sini-sini agensi luar. Okay. Dapatkan diorang punya apa, bagi aku dia punya sharing hidup dia lah. Sebab kebanyakan aku tengok daripada property industry ni tak ramai yang bermula dengan memang dah kaya pun. Kebanyakannya memang start daripada bawah. Okay. Semua zaman-zaman dulu semua start dengan 50%, lepas tu naik 60%. So korang ni dah kira beruntung lah. Awal-awal dah start 60%. Nak naik 70% pun tak susah. 30,000 je. Macam dulu 50 nak ke 60 perlukan 15,000 ke 20,000. Right. So kita boleh belajar dengan sini-sini luar lah macam mana diorang start dulu. Okay. Dan benda ni pun aku selalu ingatkan diri kat korang juga. Untuk kita dapat apa yang kita tak pernah dapat, kita kena jadi orang yang kita tak pernah jadi. Alright. Sebab tu kalau aku kata, kalau orang tu dia sebelum ni gaji dia dah 15,000 ke 20,000,
once dia join property industry, dia boleh dapat 5 figure tu, aku rasa dalam 2-3 bulan dah boleh dapat dah. Sebab apa? Sebab dia dah biasa dapat dah. Dia dah tahu dah macam mana orang gaji RM15,000 punya cara kerja dengan RM2,000 punya cara kerja. Okay, untuk awal-awal dulu masa aku dulu last gaji aku adalah RM3,500. Untuk aku dapatkan 5 figure yang pertama, aku ambil masa dekat 6 bulan. 6 bulan lebih. Baru aku achieve aku punya first 5 figure income. Alright? Sebab apa? Sebab aku dah eksperimentasi diri aku dah. Sebab kita tak boleh jadi orang yang gaji RM2,000 tu untuk dapatkan RM15,000. So kalau korang balik rumah ni, pejam mata, sebelum tidur tu pejam mata, fikir. Fikir, kalau aku gaji RM15,000, macam mana keadaan aku waktu tu? Apa yang beza aku gaji RM15,000 dengan gaji RM2,000? So besok kau bangun, jadi orang yang gaji RM15,000 tu, walaupun belum dapat lagi. Alright? So benda ni sama juga. Ini ayat syuk lah biasa ni, perlu lebih babi. Okay, babi tu apa? So once kau rasa down, kau perlu lebih babi. Sebab bila kau tak babi, kau akan hadapi masalah. Kau akan rasa kau bersorangan kat muka bumi ni lah. So babi ni apa? Banyak aktiviti, kau kena banyakkan aktiviti, kau kena banyakkan inovasi dalam diri kau. So inovasi tu apa kita nak buat? Kita kena sentiasa belajar benda yang baru lah. Okay? So kau kena belajar ubah habit. Okay. Ubah habit contoh, kalau kita macam aku, sebab aku waktu aku down, waktu 6 bulan yang pertama aku dalam industri, sebab aku tak ada close deal dalam masa 6 bulan tu. Dan waktu tu jugalah aku rasa sejarah dalam hidup aku lah. Sejarah dalam hidup aku, bila kau semayang, doa tu menangis, tahajud nangis. So ini aku kata ubah habit. Adakah kita gaji RM15,000 tu lagi teruk daripada kita gaji RM2,000? Kalau kita rasa kita lagi teruk, keadaan waktu tu memang susah untuk dapat RM15,000 tu. So aku target dengan RM15,000 tu, aku nak jadi orang yang lagi baik lah. So orang yang lagi baik dari segi agama, dari segi family, hubungan semua. Aku nak jadi orang yang lebih baik dengan gaji aku RM15,000. So aku kena ubah habit tu. Alright. So untuk ubah habit, first thing first, kita kembali balik pada agama. Semayang kita betulkan dulu. Alright. Dia senang benda ni adalah once kita buat semua tak jadi, back to basic. Pergi balik pada agama, betulkan mana yang perlu. First kita ubah semayang kita dulu. Right? So kita ubah doa kita slowly. Sebab aku sebelum ni pun sebelum aku masuk medicine ni, dekat company lama, aku masa tu bulan 12 aku dah stuck sikit. So bila aku down, cakap dia aku kena buat sesuatu ni. Aku dah tahajud semua dah, tapi hati aku rasa tak tenang. So aku start dengan subuh berjemaah lah. Waktu tu baru aku rasa datang. Aku maintain dekat sebulan lebih. Pergi semayang dekat masjid kan, untuk subuh. So waktu tu baru aku dapat rasa benda yang jiwa lebih tenang lah. Dan otak aku lebih mudah untuk aku fikir, untuk aku terima benda-benda yang baru. Right? Dan sejak tu lah datangnya medicine ni. Mungkin inilah jalan aku. Okay. So sama juga untuk eksperimentasi diri, untuk kau down ke apa ni, otak kau kena sentiasa ready untuk terima input baru lah. Sebab bila kau down, otak kau dah block dah. Otak kau dah block. Sebab apa? Kau dah rasa apa kau buat semua tak jadi. So property industry ni tipu lah untuk kau. Ini semua kata boleh buat duit, sebenarnya benda ni boleh buat je. Alright. Sebab masalahnya bila kita dah down, otak kita dah block. Bila otak kita dah block, kita buat apa pun tak jadi. Okay. So otak kita kena sentiasa ready untuk terima input yang baru. Alright. So kalau rasa kita mula nak rasa down, kembali balik pada follow tips satu-satu. Okay. Kalau yang first tip adalah lebih sesuai. First tips ni adalah lebih sesuai untuk bila kita pergi attend client tak jadi. Attend client tak jadi, ini adalah first tips je. Ingat je SWN tu, ayat ni akan terus keluar dalam kepala otak kau. Some will, some won't. So what? Next. Tak payah fikir. Focus on the next. Alright. So benda ni adalah bila kau buat benda semua tak jadi. Tips kemudian kau buat benda semua tak jadi, kau kena balik pada basic. Kembali kepada agama. Okay. Kau kena tahu senyum dalam menarik rezeki. Okay. Kau kena banyak bersyukur. Dan kau banyak doa lah. Right. So tips keempat adalah eksperimentasi diri ni. Once kalau kau rasa waktu kau buah sabah tu, rasa kau kena tukar cara kau. Mungkin kita punya cara tak betul. Kita dah pergi kat 10 appointment, 10 tak lekat. Padahal kita meeting leader ada je.
Zaman aku dulu, team leader tak ada untuk guide. 6 bulan aku cari identiti sendiri. Okay? Tanpa ada siapa-siapa guide. So dekat sini kau dah ada team leader, kau dah ada senior. So gunakan semua benda tu. Jumpa seorang-seorang pun boleh, call pun boleh. Kalau dia orang nak layan kau lah. Right? So benda ni, mentor ni adalah konsep mentor dalam hidup ni adalah bila orang tu boleh mengajar dan willing untuk mengajar. Okay? So cari siapa yang willing untuk mengajar kau. Team leader kau confirm akan bersedia untuk mengajar kau lah. Tapi dengan syarat otak kau kena sentiasa ready untuk terima input yang baru. Jangan datang jumpa team leader dengan kelas yang penuh lah. Sebab aku faham mungkin keadaan korang sebelum-sebelum ni memang seorang manager, dah biasa jadi bos, kau memang budak sales. Tapi once kita nak belajar, adab kena letak first. Right? Jangan tunggu orang datang cari kau. Jangan tunggu team leader datang cari. Okay? Kau kena keluar daripada kemampuan down kau tu, terus pergi jumpa team leader. Sama juga macam sebelum ni, team member aku, dan sekarang dia dah jadi one of trainer dah pun dekat company lama. Dia susun atur hidup dia. First time aku ajak eksklusif, next day dia dah buat eksklusif sampai dapat dekat lebih, dalam masa sebulan ada dekat 15 eksklusif listing. Dan start bulan kedua dah start menjual 3 biji, bulan ketiga jual 3-4 biji lagi. Dan semua listing eksklusif itu semua terjual. Tapi dia gagal handle rejection yang close dia yang keberapa aku tak ingat. Waktu tu dia close makan seorang, dan loan reject. Dia loan reject, dia hilang 3 bulan. Dia down 3 bulan dan aku tak pernah cari pun. Waktu tu management dah suruh aku call lah. Tapi bagi aku, selagi orang tu tak nak terima, aku takkan cari orang yang tengah down. So orang yang down wajib buat benda ni. Aku beritahu awal lah. Once sekarang budak aku sendiri pun aku pernah cakap, once kau down, aku takkan cari kau. Kau kena cari aku. Sebab aku takkan tahu bila kau down sebenarnya. Melainkan dah sebulan 2, aku tahu lah kau down, tapi aku akan buat bodoh jugalah. Sebab apa? Sebab kau tak ready untuk keluar lagi. Right? So cari masa je, 5 minit je. So yang budak 3 bulan ni pun, once dia come back, dia datang jumpa aku, dia kata dia down sebelum ni, aku tak pernah cari dia. Aku cakap dia yang kau marah, yang kau, deal yang tak jadi tu, kau marahkan siapa sebenarnya? Deal yang tak jadi tu kau marahkan siapa? Takkan kau marahkan aku, bukan aku yang bagi rezeki kat kau. Takkan kau nak marah dekat buyer loan tak approve. Takkan kau nak marah kat banker. Right? So kau marah kat siapa sebenarnya? Rezeki kau tak dekat. Kau dah close banyak dah. Right? Ini sama juga siapa yang dah start, dah buat tak jadi. Buat tak jadi. So sentiasa balik pada basic, balik ke agama. Kau kena tahu Allah tu tak zalim. Setiap apa yang kau buat ni pasti akan ada ganjarannya. Kalau tak sekarang, mungkin masa depan. Okay? So slow-slow terima. Kau ada, Allah dah susun cantik dah kita punya perjalanan tu. Tinggal kita je nak buat macam mana. Right? So tips aku yang kelima adalah be with the right circle lah. Right? So untuk be with the right circle, once kau down, kau jangan duduk sorang-sorang. Keluar. Okay? Jumpa team leader, jumpa kawan-kawan. Jangan duduk sorang-sorang. Bila kau dah duduk sorang-sorang, waktu tu kau akan rasa memang kau akan duduk memang kau hidup sorang kat muka bumi ni, tak ada orang lain dah. So bila kau duduk sorang-sorang, inilah kata hasilnya depression, akan datang anxiety, sebab kau duduk fikir sorang-sorang. Okay? Sebenarnya benda ni kau kena selalu keluar. Down saja, ambil masa 5 minit, lepas tu aku keluar. Kalau macam aku sendiri pun, kalau aku down lagi aku keluar. Aku memang takkan duduk rumah punya. Sebab bahaya untuk aku. Dan bahaya untuk korang jugalah kalau duduk sorang-sorang. Jangan pernah anggap kita hidup ni tak ada manfaat. Right? So kalau once kita down, keluar, mingle dengan rent baru. Dengan rent punya circle lah. Senior, leader, agensi luar pun boleh, tak ada masalah. Tak ada istilah berdosa kau berkawan dengan agensi luar. Walaupun agensi luar tu tak nak kawan dengan kau rapat-rapat macam biasa je. Buat baik, Allah tak pernah larang. Allah tak pernah marah pun. Okay? So sama macam mana saya cakap tadi, tip nombor siap masa berapa lama nak nangis. So sampai time kita mula balik. Dan kau perlu tahu macam mana nak motivate diri kau sendiri. Okay? Sebab kau pergi, kalau sekarang pun kau dah down dan kau kata leader kau tak bantulah, nak keluar pergi cari team leader lain. Percaya cakap aku, kau keluar kau akan jadi sama. Kau orang akan jadi sama sebab apa? Sebab kau tak tahu nak motivate diri kau macam mana. So industri property, real estate ni, dia lebih kepada half kau self-employed, half kau nak build up kau punya business. So dia di antara tengah-tengah. Okay? Bila kau cari income sebagai rent, yes, kau tengah self-employed lah. So untuk self-employed ni, kau tak ada boss, kau tak ada siapa-siapa. Kau hanya ada networking kau je. So networking ni siapa? Networking ni adalah ni lah, team leader,
kawan-kawan rent, okay? Dan kau perlu tahu juga macam mana nak motivate diri kau. So macam aku personally, aku share je lah. Untuk aku dapatkan motivate, untuk aku motivate diri aku lebih kepada tengok cerita, apa nama cerita tu, apa nama cerita yang Pak Hitam tu berlakon? Bukan. Ada apa happiness tu. Pursuit of happiness. Aku banyak tengok dekat YouTube. Macam mana apa yang speaker-speaker ni beritahu ceramah motivasi. Aku selalu dengar benda-benda tu lah. Benda 46 trending sekarang. Kau rasa sedang, kau tengok budak 46. Itu kau slow mo sikit, insyaAllah masalah kau selesai. Okay. So aku lebih banyak kepada membaca. Aku baca pasal buku. Aku baca lah apa-apa benda-benda. Aku sebab banyak baca dekat Google kan. So aku tak tahu apa tajuk buku dia. So dia ambil kat sini sikit. Macam yang buku apa Mason pernah share tu, saya nak pergi perang tu, aku baca. Aku baca chess player punya teknik, macam mana dia handle. So aku baca orang yang set strategi untuk bisnes. So setiap banyak baca. Dan aku pergi dengan live free ni, Najib Asadok punya live free aku pergi, Rizal Rashid punya live free aku pergi, dan aku pergi dekat Azizan biasa. Walaupun ada benda yang kau boleh setuju dan tak setuju, tapi aku suka benda tu. So benda tu boleh motivate diri aku. Okay, dan ada orang cara motivate dia adalah dia tengok kereta, dia tengok Mustang, dia tengok Porsche, dia tengok macam mana engineering kereta tu. Ada orang dapat motivate diri dia bila tengok benda tu. So korang kena tahu macam mana kau nak motivate diri korang lah. Ada orang macam aku, paling best yang aku tengok adalah Naruto. Naruto memang menaikkan semangat aku, sebab aku rasa akulah Naruto tu, right? Ni lah. Betul, Will Smith, Tom and Jerry, betul lah tu. Tengok semua benda-benda tu. So ini so far adalah 5 tips daripada aku. Ini tekak pun sudah ada caring. So aku perlukan ada sedikit apa-apa yang kau boleh tambah ataupun nak share problem dalam, kau boleh letak dalam komen dulu. Aku cuba jawab mana yang okey, mana yang sempat. So far kalau kau rasa okey, letak balik kat dalam apa? Kat komen. Tips yang pertama adalah SWN. Ini kegunaan waktu korang nak pergi inspection dan selalu tak jadi lah. Kau boleh guna benda lah ni. So tips nombor 2 ni adalah lebih kepada untuk memulihkan jiwa kau lah. Okay. Itu saja. Sebab apa benda ni, untuk handle rejection, sebenarnya benda ni terlalu skeptical. Dah banyak kali orang share lah dan kita jarang nak dengar. Dan aku paling yakin lepas ni pun akan ada yang down lagi lah. So bila down, masalah dia adalah kau kena cepat-cepat sedar yang sebenarnya kau tengah down ni. Jarang orang sedar. Tahu-tahu dia datang malas-malas je kan. So kena buat balik benda tu yang macam cakap tadi, timeline ni. Tips nombor 3 aku adalah timeline. So aku harap malam ni kau balik sebelum tidur tu kau fikir kau kat mana dan apa kau nak jadi. Kalau macam aku lebih prefer tulis lah. Aku akan tulis dulu aku kat mana, apa yang aku dapat, bulan ni macam mana, bulan depan macam mana. So macam mana aku nak double effort. Right. Dan kebiasaannya aku tengok kebanyakan property agent, tim-tim media lain, dia selalu cakap benda ni adalah proses yang normal lah. Proses yang normal lah. So kau hanya perlu trust the process. Tapi bagi aku, kau jangan trust the process. Kau jangan trust the process. Kau kena believe the process. Lagi kau believe, lagi cepat dia sampai. Right. So macam untuk team member aku pun, aku ucapkan dia tahniah tadi kat Facebook. Tak pernah lagi aku ucapkan tahniah untuk orang yang dapat 5 figure income September. So untuk Iwan Johari, tahniah untuk kau. Okay. So aku rasa macam dah. Yes, Sun Tzu, Art of War, betul. Okay. So aku rasa sikit ni je lah perkongsian aku. Tips yang keenam adalah sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh ending ke, kau nak masuk? Aku perlu ke? Jangan bosan nak tengok aku. So apa yang aku boleh cuba sampaikan hari ni adalah hope korang boleh terus berkarya dalam industri. Sebab yang aku rasa sekarang ni pun dalam kita punya team, ni dah dekat 400 orang, almost 400 nak masuk 500 lah. Tapi yang perform hanyalah lebih kurang dalam berapa Syuk? 100 ada, tak sampai 70. Lebih kurang dalam 100. So mana missing lagi 400. Okay. So untuk starting kau kena tahu siapa kau nak rujuk.
apa yang kau nak mula. Biasanya orang masuk, jangan masuk sebab ikut trend sebab kita nak 5 figure ni pun untuk apa? Untuk kita lah. Ada orang masalah dia adalah dia cari, dia sekadar nak join je, tak tahu nak buat apa pun. Right? Dan nanti korang akan terus layu lah. Aku takut sebab macam ada team member aku sendiri pun, dia ada masalah bila tengok orang close, dia jadi down. Sebab dia tak close. Dia kata, bila kau rasa down dan tak rasa tak boleh nak buat apa dah, kau kena kembali pada back to basic balik pada agama. Okay? Sama juga dalam sales. Once sebelum ni masa kau mula, kau ada close, tiba-tiba kau start. Kau start sebab apa? Mungkin waktu tu kau dah start main rumah mahal, 500, 600, 700, nak main ke arah million lah. Kau dah, sebelum masa kau lupa masa awal-awal kau nak start, kau main harga 200, 300 je. Okay? So sentiasa, once kita start, balik to basic. Nak dapat listing, kita dah mula start dengan mudah. Once kita dah ada close dah ada referral, tiba-tiba referral kita stop. Kita try buat FB ad pula tak jalan pula. Lepas tu kita rasa susah lah, bulan ni tak dapat listing ya. So bila tak dapat, kau dah start lah. So bila start, patah balik kepada basic. Go tu mudah balik, tak ada masalah pun. Dia bukan satu penghinaan untuk seorang ejen. Call daripada mudah, tak ada masalah. Okay. So aku harap korang lebih agresif lepas ni. So dah tak ada masalah lah untuk handle rejection, aku harap. Okay, itu saja aku rasa perkongsian aku untuk hari ni. Ini adalah cara how to handle rejection by aku. Fasa baru dalam norma baru. Assalamualaikum.